Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita sambung lagi untuk bahagian yang ketiga. Raja di bawah menunjukkan dua sisi 4 PQRS dan TUVW diberikan pada satu kertas. Sisi 4 TUVW ialah image. Jadi, kita labelkan siap-siap. Ini ialah image. Bagi sisi 4 PQRS. Jadi, ini ialah objek. Di bawah gabungan transformasi MN. Dia kata di bawah gabungan transformasi MN. Tapi sedangkan dekat sini ada dua sahaja image dia. Apa nak buat? So kita kena reka dekat mana lagi satu image dia. Tips untuk mereka image adalah yang pertama, mestilah dia sama dengan image yang terakhir. Ini image ni yang ketiga, betul? Objek ni yang pertama. Jadi kita kena teka-teka di mana yang kedua berada. Jadi, saya nak kena pada bucu yang ni. T ni dia jadi P. Okay, sini 2 kotak. Jadi kat sini juga 2 kotak. Kemudian, kita serong kat sini 2. Sini 2. Okay, jadi jadilah bentuk saya yang kedua. Bentuk saya yang kedua di sini. Mungkin orang lain dapat bentuk yang lain. Selagi mana dia boleh dan betul, tiada masalah. Alright? Okay, so sekarang saya nak bagi tahu N tu apa. Daripada 1 pergi ke 2, nampaknya bentuknya berbeza. Bila berbeza, so kita dah tahu itu ialah pembesaran. So nombor 1 ialah pembesaran. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Pembesaran, faktor skala. Faktor skala ialah K. K sama dengan image per dengan objek. Image mana? Okey, yang besar ni kita dah label objek. Jadi, yang kedua ni ini image. Kita kira 2 ini 2 kotak. Sini ada 3 kotak. Image 2, objek 3. So, faktor skala 2 per 3 berpusat di... Okey, dekat mana pusat dia berada? Bila kita panjang-panjangkan Q dengan sini... R dengan ni, S dengan yang ni. So, kita dapat pusat dia kat situ iaitu 6, 3. Atau kat sini memang dah ada huruf iaitu huruf P dekat situ. So, kita boleh berpusat di P. Atau berpusat di 6, 3 pun boleh. Yang pertama dah selesai. Yang kedua, transformasi M. Bila yang kedua nak pergi yang ketiga, nampak tak dia macam cermin? So, sebenarnya dia kat mana? Kita tengok jarak antara dua ni, 2 kotak. 2 kotak bahagi 2, 1. So, sini. Sini juga jaraknya adalah 2, bahagi 2 dapat 1. So, sebenarnya dia pantul dekat sini, iaitu X sama dengan 5. So, ini ialah pantulan pada garis X sama dengan 5. Selesai yang pertama. Okey, yang kedua diberi bahawa luas segi 4 TUVW. TUVW mana? TUVW. So, image. TUVW ialah image. Ialah 10 unit. Hitung luas dalam unit kuasa 2, unit persegi bagi segitiga PQRS. Maksudnya, soalan nak tahu objek. Okey, so kita tahu kita punya rumus ialah luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Luas image dah diberi. Dia kata luas image-nya 10 sama dengan K. Tadi kita dah kira 2 per 3 kuasa 2 darab dengan luas objek. Tak tahu, jadi kita letakkan huruf X. So, apa nak buat? Nak tekan shift calculate juga boleh. 10 sama dengan kurungan 2 per 3 kuasa 2 darab dengan X. Shift calculate. So, kita dapatlah X sama dengan 22.5. X sama dengan 22.5. Alright. Selesai soalan pertama. Kita pergi ke soalan seterusnya. Ini adalah soalan, ni bukan tingkatan 5. Ni sebenarnya daripada tingkatan 4. Silap kat situ. Graf jarak masa diseru menunjukkan perjalanan Encik Morty sejauh 60 km dalam masa 3T minit.
Dengan memandu kereta, diberi bahawa kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa berehat adalah sama. Dekat mana dia berehat? Dia berehat dekat sini. Ini masa dia berehat. Sebelum berehat, ini sebelum rehat. Dan lepas rehat, mana? Ini lepas rehat. Kita tengok warna lain. Okey, sebelum rehat ini, selepas rehat yang ni. Jadi hitung nilai T. Diberi kadar perubahan jarak. Jarak itu berubah. Jarak akhir 24 tolak jarak awal 0 per dengan masa akhir iaitu T tolak masa awal 0 sama dengan yang belakang. Jarak akhir 60 tolak dengan jarak awal 24 per dengan masa akhir 3T tolak dengan masa awal T tambah 10. Sama dia kata. Jadi kita selesaikan. 24 tolak 0 jadi 24 per dengan T sama dengan 60 tolak 24. 60 tolak 24, so kita dapat 36. Per dengan 3T tolak T tolak 10. Kita kembangkan yang ni. So tolak T, so sini akan jadi tolak 10. 3T tolak T, 3T tolak T dapat 2T. So sini kita ada 24 per T sama dengan 36 per dengan 2T tolak 10. Apa nak buat? Kita boleh darab silang. Jadi dekat sini 24, 2T tolak 10 sama dengan 36T. Dapat macam ni. Nak terus tekan kalkulator juga boleh. So 24 kurungan dengan 2X tolak 10 tutup kurungan sama dengan 36X. Shift calculate. So dapatlah T tu sama dengan 20. Okay. So selesai yang pertama. Yang kedua, hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Morty dalam kilometer per jam. Sini minit. Dia nak tahu dalam kilometer per jam. Okey, so kalau sini T20, jadi jarak masa keseluruhannya ialah 3 darab dengan 20, dapatlah 60. 60 sama dengan berapa jam? 60 bahagi 60 dapat 1 jam. So, dia punya laju purata yang kedua. B. Untuk B, laju purata adalah sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jarak kita dekat sini kita ada 60, masa dalam jam 1. So kita ada 60 km per jam. So ni jawapan dia lah. 60 km per jam. Tak muat jap. Sama dengan 60 km per jam. Selesai B, huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. Pegun dah berhenti sama. So, dia nak tahu dia punya huraikan gerakan, nak tahu gerakan dia dekat sini. Nak tahu gerakan di sini. Apa nak buat? Biasanya kalau huraikan gerakan, kita bagi 3 poin. Yang tiada dalam ni pun boleh. Yang pertama kita tengok jarak dia. Jarak sini ke sini 60 tolak 24 dapat 36 kilometer. Masa dia adalah dekat sini 3T dengan T tambah 10. T ini ialah 20. So 20 tambah 10 dapat 30 hingga 60. Maksudnya dia ada 30 minit. Lagi satu kita boleh cakap berkenaan dengan laju dia selepas itulah. So laju jarak bahagi dengan masa.
Saya tulis kat sini saja supaya lebih nampak. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, jaraknya ialah 36. Bahagi dengan masa, kita bagi dalam jam. 30 minit sama dengan 0.5 jam. Jadi, 36 bahagi dengan 0.5. So, dapat 72 km per jam. Jadi macam mana kita nak buat ayat untuk huraikan? So kita boleh kata kereta bergerak dengan laju 72 km per jam dalam masa 30 minit sejauh 36 kilometer. So, biasa kita bagi 3 poin lah. Minit, berapa jarak dia dan berapa dia punya laju. Okey, itu untuk soalan graf gerakan. Seterusnya, soalan penaakulan logik. So, tulis akar, songsangan dan kontrapositif bagi setiap implikasi yang berikut. So, yang kat sini, kalau ingat saya ajar bahawa aku suka Korea, di mana kita pecahkan kepada 2, kemudian kita tahu untuk P ialah pernyataan, A ialah akas, S ialah songsangan dan K ialah kontrapositif. Jika pernyataan, jika P maka Q, akas jika Q maka P, kalau songsangan bukan P bukan Q, manakala kontrapositif bukan Q bukan P. Okey, so kita tengok beberapa contoh sahaja. Soalan pertama, jika 3x tambah 3 besar daripada 2, maka x besar daripada negatif 1. Jadi nak tahu dia punya akas, kita terbalikkan sahaja. Jika x besar pada negatif 1, maka x tambah 3 besar daripada 2. Terbalikkan sahaja depan dan belakang. Okey, itu untuk akas. Untuk songsangan, so kita nak buat apa? Kita ambil yang depan tapi kita nafikan dia. So maksudnya jika x ini besar, so dia jadi x tambah 3 besar, jadi kecil dan sama dengan 2. Maka x kecil dan sama negatif 1. Manakala untuk kontrapositif, so juga kita terbalikkan dia. Kita ambil sahaja yang belakang ni. Jika x kecil dan sama negatif 1, maka x tambah 3 kecil dan sama dengan 2. So untuk soalan macam ni, kena ingat ejaan tu mestilah betul. Ejaan mestilah betul. So, nanti boleh tengok untuk setiap soalan yang saya bagi ni. So, kita ada 4. Bahawa aku suka Korea, pernyataan, akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Buat satu kesimpulan secara induktif pada pola nombor berikut. Ini ialah soalan penaakulan logik lagi untuk tingkatan 4. Muka surat 69. Jadi macam mana nak buat? Okey, untuk soalan macam ni, kita tengok yang sebelah kiri ni kita abaikan. Jadi tengok nombor yang berubah, kita letak huruf N. 1, 2, 3, 4. Nombor tu berubah-ubah. So kita letak N. Kemudian kat sini semua ada kuasa 2. Jadi kita letakkan kuasa 2 tolak dengan 5. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, dot. So, tu adalah jawapan dia. Itu contoh senang. Yang kedua. Tengok kat sini yang belah kiri ni abaikan. Semua ni ada 4. 4 tu sama jadi 4. Ada kurungan. 1, 2, 3, 4 berubah N. Kemudian tambah. Juga berubah letak N. Tapi kali ni nombor ni sebenarnya nombornya bukan 1, 2, 3, 4. Ni sebenarnya apa ni sebenarnya? Okey, ni sebenarnya ialah 1 kuasa 2. 4 ni sebenarnya 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. 4
4 kuasa 2 dapat 16, 3 kuasa 2 dapat 9, 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, so 1, 2, 3, 4 tu kita letak N. So, kita letak kuasa 2 di situ. N sama dengan 1, 2, 3, ... Sebolehnya untuk soalan-soalan begini, pastikan N dia bermula dengan 1. Okey, sama juga macam ni. Ini sebelah kiri kita abaikan. Nombor yang berulang ialah nombor 2. Jadi, kita letak 2. Kuasanya adalah N. Tapi memandangkan N kita tak bermula dengan 1. Kita bermula dengan kosong. Apa nak buat? Kita tolak dengan 1. Tambah dengan 3. So, N sama dengan 1, 2, 3, ... Okey, sama juga dengan soalan yang keempat. So, kita ada 3 kurungan dengan N tambah dengan, okey, lepas tu kita ada 2 kurungan dengan, ini start dengan 0, 1, 2, 3. So, apa nak buat? N tolak 1 kuasa 2. N sama dengan 1, 2, 3, ... Boleh? So, pastikan, biasakan kita letakkan huruf N tu bermula dengan nombor 1. Okey, seterusnya. Seterusnya soalan ubahan. Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubin yang diperlukan J berubah secara songsang dengan panjang M, P dan juga lebar L. So, kita tukar J berubah secara songsang. Bila songsang, kita tulis kat bawah. So, P dengan L dekat atas 1 lah. So, kita tukar tanda anak berudu tu kepada tanda sama dengan K per dengan PL. Lepas tu kita masukkan maklumat yang diberi. Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin. Jubin ialah J. Jika jubin berukuran 0.4 meter dan 0.5 meter digunakan. So, maksudnya 120 sama dengan K per dengan, pada bahagian bawah kita ada 0.4 darab dengan 0.5. So, berapa dapat? So, kita kira. Ini kita boleh naik atas lah. Darabkan dia. 120 darab dengan 0.4 darab 0.5. So, dapat K kita adalah 24. So, K sama dengan 24. Masuk balik dalam persamaan. So, J sama dengan 24 per dengan PL. Hitung bilangan jubin yang diperlukan jika panjang ialah 0.2, lebar 0.3. Jadi, kita ada kat sini jubin yang diperlukan tak tahu berapa, sama dengan 24 bahagi dengan 0.2 darab dengan 0.3. So, berapa dapat? 24 bahagi dengan 0.2 darab dengan 0.3. So, dapatlah 400. 400 keping jubin diperlukan. Jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? Bilangan jubin, kita baca balik, berubah secara songsang dengan panjang dan lebar dia. Jadi, kalau luas jubin bertambah, apa terjadi pada bilangan jubin? Bilangan jubin akan berkurang sebab dia berubah secara songsang. Okey. Soalan seterusnya, bilangan purata, bilangan telefon harian C di antara dua buah bandar berubah secara langsung dengan populasi kedua-dua bandar P1 dan P2. P1 dan juga P2. Dan secara songsang kita buat garis dengan jarak dan secara songsang dengan kuasa 2 jarak J. Kuasa 2 jarak J di antara dua buah bandar tersebut. Jika jarak di antara A dan B ialah 210 km, jaraknya 210, bilangan purata panggilan telefon harian di antara dua bandar itu ialah 15,750. Okey, so kita tengok apakah maklumat yang ni. Tadi jarak di antara ni J. Jarak ni ialah J. So, dia punya panggilan telefon itu ialah C. Dan populasi antara bandar A dan bandar B masing-masing ini ialah P1 dan juga P2. Okey.
dengan memberikan jawapan kepada nombor bulat terhampir. Okey, kejap. Jadi kita masukkan dulu persamaan kita. So, J kita ada 15,750 sama dengan K P1105000 darab dengan 220,500 bahagi dengan jaraknya ialah 210 kuasa 2. So, berapa kita dapat? Ni kita boleh pindahkan dulu ke sini. Jadi, operasi darab. 15750 darab dengan 210 kuasa 2 sama dengan K 105,000 darab 220,500. Kita tekan shift calculate. 15750 darab dengan 210 kuasa 2 sama dengan K, atau kita tak huruf X, kurungan 105,000 darab dengan 220,500. Tutup kurungan, shift calculate. Kan solve. Tengok balik. Kalau ada masih di cancel, so kita selesaikan cara biasa je lah. 15750 darab dengan 210 kuasa 2. So kita dapat nilai yang tu. Lepas tu sebenarnya kita kena bahagikan nilai yang ni, betul? Ini kena bahagikan ke sebelah sana. So kita terus bahagi sebab nombor terlalu besar kan. 105,000 darab dengan 220,500. Tutup kurungan sama dengan, so dapatlah 0.03. So K tu ialah 0.03. Masuk balik dalam persamaan. So kita ada C sama dengan 0.03 P1 darab dengan P2 bahagi dengan J kuasa 2. So soalan yang pertama dia kata jarak antara bandar P dengan jarak bandar Q jika populasi masing-masing ialah, okay, ni populasi dan purata panggilan ialah ni, populasi atas kan. Populasi, okay. Jadi kita ada dia punya C dia adalah 19. Sekejap ya. Okay, so kita masukkan nilai C. Nilai C ialah dia punya purata dia kat sini lah. So kita ada 18,857 sama dengan 0.03. Darab P dia adalah 2 ni. Salah. Itu soalan B. Kita baru nak buat soalan A. So dia punya purata dia ialah 19,151 sama dengan 0.03. P dia adalah ini dan juga ini. So kita ada 83,400 darab dengan 62,000 dengan J kuasa 2. So apa nak buat? J kuasa 2 ni bawa ke atas. Jadi kita ada J kuasa 2 sama dengan, kita darabkan terlebih dahulu. Kita ada 0.03 darab dengan 83,400 darab dengan 62,000. So dapat nilai yang ni. Kemudian kita bahagikan dengan 19,151. Dapat 8,100.
Okey, 8,100.04 tak payah ambil lah. So, kemudian kita punca kuasakan 8,100. So, kita dapat 90. So, J sama dengan 90. Selesai untuk soalan pertama, selesai. Yang kedua, dia soalan tanya populasi bandar J jika populasi bandar K ialah 1,100,000 dengan jarak di antara dua bandar ialah 351 km dan puratanya yang ni. Jadi apa nak buat? Cara yang sama, kita akan masukkan dia punya nilai-nilai. Saya padam dulu yang ni, kita dah selesai tadi. Ni belum padam. So, kita ambil saja persamaan yang kita dah buat tadi, iaitu yang ni. Yang ni persamaan ni kita ambil saja semula yang ni. Persamaan yang ni kita ambil semula. So, kita ada C sama dengan 0.03 P1 P2 bahagi dengan J kuasa 2. So, C ialah puratanya 18,857 sama dengan 0.03. P kita tahu 1,100,000 lagi P1 tak tahu bahagi dengan dia punya jaraknya 351 kuasa 2. Jadi apa nak buat? So, kita nak cari P. Apa nak buat? So, kita boleh buat yang ni, bawa sini jadi darab. 18,857 darab dengan 351 kuasa 2. Kemudian kita bahagi dengan nilai yang ni. Bahagi dengan kurungan 0. Darab dengan 1,100,000. So, dapatlah dia punya populasinya ialah 70,400. 70,400 nilai P. Sorry. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah soalan matriks. Dia beri bahawa ini ialah matrik identiti. So, bila nampak saja identiti, sebenarnya dia tanya berkenaan dengan songsangan. Kalau songsangan, kita ambil nombor yang penuh, matrik yang penuh. Contoh saya ambil yang ni. So, A adalah sama dengan 4, negatif 6, negatif 1, 2. Manakala A songsang ialah 1 per A. D, ini A dan juga D. 4 darab 2 tolak dengan B, C. Tolak dengan negatif 6 dan negatif 1. AD tadi tukar tempat, BC tukar simbol. So, berapa dapat? So, kita kira 1 per dengan yang bahagian bawah 4. Darab dengan 2. Tutup, tolak dengan negatif 6. Dah tutup lagi 1, negatif 1. So, dapat 2. So, dapat 2. So, kurungan kat sini 2, 6, 1 dan 4. Apa nak buat? Kita ambil yang sebelah ni tadi. Yang sebelah lagi ni kita ambil, kita letak dekat sebelah. Kita nak bandingkan. 1 per P, sini 2, Q, 1, 4. So, kita dapati bahawa ini sini 2, sini pun 2. Bawah 2 ada 1, betul 1, sebelahnya ada 4. Atas 4 ada 6. Ini Q. Maksudnya kita tahu Q itu adalah 6. Luar daripada dia, ini 1, ini 1. P bawah, bawah. So, P dia adalah sama dengan 2. Selesai. Itu ialah soalan songsangan, matrik songsangan. Soalan tu memang dia suka tanya macam tu lah. Okay, saya teruskan lagi. Ini adalah soalan untuk soalan asas nombor untuk tingkatan 4. Seutas tali dipotong kepada 4 bahagian yang sama panjang, tentukan nilai X. X ini dalam asas 7.
Nampaknya asasnya tak sama, jadi kita nak buat apa? Jarak dia kata 4 bahagian yang sama panjang. So, sini sama dengan sini, sama dengan sinilah sama. Apa nak buat? Kita tukar dulu 40 asas 5 kepada asas 10. 40 asas 5 tukar kepada asas 10. So, sini ialah 01, maksudnya 4 darab dengan 5 kuasa 1 tambah 0 darab 5 kuasa 0. So, 4 darab 5 kuasa 1 dapat 20. So, sini sebenarnya ialah 20. Kemudian kita kira pula 330 asas 4. 0, 1, 2. Maksudnya 3 darab dengan 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 kuasa 1 tambah 0 darab 4 kuasa 0. So, kita dapat 3 darab 4 kuasa 2 tambah 3 darab 4 kuasa 1. Kosong tak perlulah sebab kosong. Sini 60. Jadi kita tahu kalau sini sampai sini 20. Sini adalah 40. Sini 60. Jadi 40 ni dalam asas 10. Soalan nak tahu dalam asas 7. Jadi 40 asas 10 tukar kepada asas 7. Macam mana nak buat? Kita boleh gunakan perkhidmatan kalkulator. Tapi bukanlah ada kita buat manual lah. Sebab asas selain daripada asas 2 dan 8 kita kena guna manual. Okey, 40 tu adalah sama dengan kita tukar dalam asas 7. So 40 bahagi dengan 7, so dapat 5 per 7. Kemudian kita ambil nombor yang besar bahagi dengan 7, so dapat 5 per 7. Berhenti bila dapat pecahan wajar begini. Kemudian kita ambil mana jawapan dia. Jawapan dia adalah kita ambil pada bahagian atas ini. So, kita dapatlah 55 asas 7. So, X tu adalah sama dengan 55. Soalan yang kedua. Markah Alex Wong. Sekejap, tak nampak. Saya padam kejap. Markah Alex Wong dalam mata pelajaran sejarah, matematik dan bahasa Melayu ialah 82 asas 9, 234 asas 5 dan 11001 asas 2 masing-masing. Berapakah jumlah yang diperoleh oleh Alex Wong dalam asas 10? Apa nak buat? Kita tukar kesemuanya ke dalam asas 10. So, kita yang pertama kita ada 89, 82 asas 9. 0, 1. So, kita ada 8 darab 9 kuasa 1 tambah 2 darab 9 kuasa 0. So, kita dapat 8 darab 9 kuasa 1 tambah 2 darab 9 kuasa 0. So, kita dapat 74. Kemudian kita ada 2, 3, 4 asas 5. 2, 3, 4 asas 5. Kita kira daripada belakang 0, 1, 2. Jadi kita ada 2 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah 4 darab 5 kuasa 0. Jadi kita dapat 2 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. So, dapat 69. Manakala lagi satu, dia markahnya ialah 11001 asas 2. So, kita kira daripada belakang, sama saja cara dia. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4. So, kita ada 1 darab 2 kuasa 4 tambah 1 darab 2 kuasa 3 tambah dengan, nak tulis kosong tu pun boleh tapi tak payah pun tak apa. Kita ambil nombor yang bernilai saja. 1 darab 2 kuasa 0. So, kita dapat nilainya adalah
1 darab 2 kuasa 4 tambah dengan 1 darab 3 kuasa 3 tambah 1 darab 2 kuasa kosong. So, kita dapat markahnya adalah 44. Soalan tanya apa? Kita baca balik. Berapakah jumlah? Jadi, jumlahnya adalah 74 tambah 44 tambah dengan 69. So, kita dapat nilainya ialah 74 tambah 44 tambah 69. 187. Selesai untuk yang pertama. Yang kedua, apakah beza markah antara bahasa Melayu dan bahasa matematik? Berikan jawapan dalam asas 5. Bahasa Melayu dan juga matematik. So, dekat sini dia ada sejarah, matematik dan bahasa Melayu. So, yang ni sebenarnya, kat sini dia kata dia sebut sejarah dulu. Sorry, kejap. Kecilkan sikit. Okey, dia sebut sejarah dulu. Sejarah. Dia tak tulis. Sejarah. Ada sejarah. Ada sejarah, matematik dan juga bahasa Melayu. Sekejap ya. Okey, kat sini dikata sejarah, matematik dan bahasa Melayu. Maksudnya ini adalah markah untuk sejarah, ini adalah markah untuk matematik dan ini adalah untuk bahasa Melayu. Seberapa beza antara jarak bahasa Melayu dan juga matematik? So, mana markah untuk bahasa Melayu? Bahasa Melayu, ini markah bahasa Melayu. Ini sebenarnya adalah markah untuk bahasa Melayu. Manakala markah untuk matematik, yang ini adalah matematik. Jadi beza dia adalah, soalan tanya beza. Jadi beza dia adalah 69 tolak dengan 44. 69 tolak dengan 44. 69 tolak 44. So, dapatlah 25, tapi 25 ni dalam asas 10. Soalan tanya dalam asas 5. Soalan nak tahu dalam asas 5. Jadi 25 ni kita bahagikan dengan 5. 25 bahagi dengan 5. 25 bahagi dengan 5. So, kita dapat 5. 5 bahagi lagi dengan 5 dapat 1. Kemudian 1 bahagi 5 dapat 1/5. Saya kata berhenti apabila dapat pecahan wajar. Jadi kat sini bakinya berapa? Bakinya kosong. So, dia sama dengan 100 asas 5. Okey, selesai untuk soalan tersebut. Soalan nombor 3. Di sebuah kedai jam memberi diskaun bagi beberapa jenis jam tangan wanita bersempena dengan Hari Ibu. Setelah potongan diskaun, Puan Santi membeli jam tangan M dengan harga 134 asas 5, manakala Puan Aminah membeli jam tangan N dengan harga 50 asas 7. Siapakah yang mendapat diskaun yang lebih tinggi? Jadi apa nak buat? Kita tukar dulu nombor-nombor tersebut dalam asas 10. Okey, saya padam dulu kat sini. Kita dah selesai soalan tadi, kita padam. Okey, kita kira dulu untuk jam untuk jenama M tu dalam asas 10. Jenama M dalam asas 10. 1, 3, 4 asas 5. So, kita ada 0, 1, 2. So, 1 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah 4 darab 5 kuasa 0. So, M tu sebenarnya adalah berapakah dalam asas 10? Dalam asas 10 nilainya ialah 1 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. So, kita dapat RM44. Kemudian untuk jenama N adalah 50 asas 7
So, kita ada 0,1 kat situ. So, 5 darab 7 kuasa 1. So, belakang kosong tak payah. 5 darab 7 kuasa 1 dapat berapa? 5 darab 7 kuasa 1 dapat 35. So, siapa yang dapat diskaun yang paling tinggi? So, macam mana nak tahu diskaun dia adalah kita tengok diskaun untuk yang M. Untuk diskaun M, kita kira diskaun dia adalah harga berapa yang dia harga asal tolak dengan harga baru, harga 80 tolak harga baru per dengan harga asal darab dengan 100%. So, berapa diskaun dia dapat? Sekejap. So, berapa diskaun yang dia dapat? So, kita ada kat sini 80 tolak dengan 44 bahagi dengan 80 darab dengan 100. So, dia dapat diskaun sebanyak 45%. Manakala untuk jam N, kita ada harga asalnya 70 tolak dengan RM35 bahagi dengan harga asal darab dengan 100%. So, kita ada 70 tolak dengan 35 bahagi dengan 70 darab dengan 100. So, kita dapat 50% diskaun dia. Jadi, siapakah yang memberi diskaun yang lebih banyak? Siapakah yang mendapat diskaun yang lebih banyak? Ialah jam N lah. So, Puan Amirah. Sebab Amirah ni yang dia beli jam N. Okey, soalan seterusnya. Ada lagi 2 sahaja soalan. Kita habiskan sahaja untuk part yang terakhir ini. Encik Jamak adalah seorang pengurus di sebuah syarikat. Gaji tahunannya pada tahun 2020 ialah RM146,200 gaji tahunan. Pada tahun tersebut, dia membayar jumlah zakat sebanyak RM2,500. Ini zakat adalah rebate. Dia beri bahawa jumlah pelepasan cukainya ialah ini. PCB dipotong RM1,400 setiap bulan. A. Hitung pendapatan bercukai. So, untuk kira pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai adalah sama dengan jumlah pendapatan tahunan dia tolak dengan pelepasan dia. Zakat tak perlu kira sebab zakat tu adalah rebate cukai. So, ini ialah dia punya pendapatan bercukai. So, kita ada RM146,200 tolak dengan RM46,250. So, dapatlah RM99,950. Hitung cukai pendapatan. Sekejap. Cukai pendapatan sepatutnya kita ada jadual. Kejap saya cari kejap. Okey, sambung. Okey, untuk cukai pendapatan, kita kena tengok jadual pada warna pink lah akan diberi dalam soalan. Okey, so kita tengok pendapatan bercukainya. Pendapatan bercukainya ialah RM99,950. So, berada di mana RM99,000? RM99,000. Okey, dekat sini. So, berada dekat situ. RM99,000. So, mana nak ambil? Kita ambil yang pertama yang ini. So, cukainya ialah RM4,600. So, cukainya adalah sama dengan RM4,600 tambah dengan baki dia RM99,950 tolak dengan RM70,000 yang pertama. Tolak RM70,000 yang pertama darab dengan 21%. So, kita dapat kemudian tolak dengan rebate. Terlupa. Tolak dengan rebate. Cukai dia tolak rebate. Cukai rebate RM2,500. Tolak dengan RM2,500. Jadi, kita dapat nilainya adalah RM4,600 tambah dengan dalam kurungan RM99,950 tolak dengan RM70,000
tutup kurungan, darab dengan 21%. Kemudian tolak dengan 2,500 zakat yang dah dibayar. Jadi dia punya cukainya ialah 8,000. 8389 8389.50. Itu ialah cukai. So perlukah Encik Jamil membuat bayaran cukai yang yang tidak mencukupi kepada LHDN? So kita kira dia dah bayar PCB setiap bulan. So PCB dia adalah 1,400 sebulan darab dengan 12 bulan. So kita PCB yang telah pun dia bayar darab dengan 12. So dapat 16,800. Dia dah bayar sebanyak 16,800. Jadi kat sini cukainya ialah 8,389. Jadi PCB dia dah bayar banyak. Tak perlu lagi dia bayar PCB lah. So perlukah Encik Jamil membuat bayaran cukai yang tidak mencukupi? So jawapan kita ialah tidak. Kerana nilai PCB adalah lebih besar daripada nilai cukai. Okey, kejap. Okey, soalan terakhir. Raja Diba menunjukkan sukuan OPQ berpusat di O. ORST ialah sebuah segitiga sama segi 4 sama. So maksudnya semua sisi ni adalah sama. Diberi OP adalah 10 dan OR adalah 7. Jadi OR sini ialah 7. OR adalah 7 cm manakala OP adalah 10. Maksudnya balance kat sini lagi ada 3 cm. Hitung luas dalam cm persegi kawasan yang berlorek. Berikan jawapan dalam bentuk pi. So kita ada kawasan berlorek, kita kena cari dulu untuk kawasan sukuan ini tolak dengan satu bentuk segi 4 sama. So untuk sukuan kita ada rumus ini 90. 90 per dengan 360 darab dengan pi j kuasa 2. Tolak dengan sisi 4 ini ialah 7. So sini pun 7 lah sebab segi 4 sama. J kita berapa? J sampai sini, J ialah 10. So kita ada 90 bahagi 360 ialah 1/4. Darab dengan pi, darab dengan J ialah 10 kuasa 2. Tolak 7 darab 7 ialah 49. Jadi ini kita selesaikan sahaja. So kita ada nombor tu kita selesaikan. So kita ada 1/4 darab dengan 10 kuasa 2. So kita dapat 25. So dapatlah 25 pi tolak dengan 49. Kekalkan jawapan macam tu sahaja sebab soalan kata nak jawapan dalam bentuk pi. Boleh? Okey, so saya rasa sampai di sini sahaja untuk soalan-soalan pilihan daripada buku teks. Semoga berjaya untuk paper 6 Februari 2024. Good luck. Assalamualaikum.